Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya ingin mengambil kesempatan di sini merakamkan supaya semua pendengar-pendengar dan juga penonton dalam Facebook pada kali ini agar dapat sedikit informasi tentang yang kita sebut sekarang ni, iaitu program transformasi kerajaan. Kenapa kalau kita lihat kenapa saya nak bercakap tentang program transformasi ini? Kerana ianya adalah berkait rapat dengan NKRA atau Bidang Keberhasilan Utama Negara. Kalau kita lihat yang uniknya di sini ialah 3 fasa pelaksanaan PTK ini ataupun kita panggil Pelan Transformasi Kerajaan. Kalau dulu kita lihat rancangan-rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, kita mempunyai jangka masa yang begitu panjang untuk disemak semula. Tetapi kalau kita lihat dalam Pelan Transformasi kerajaan ini, kita lihat 3 fasa pelaksanaan. Yang pertamanya, fasa pertama daripada 2010 pada 2012. Maknanya dalam tempoh 2 tahun kita akan kerajaan akan menilai semula dan melihat apakah kelemahan-kelemahan yang patut diatasi. Begitu juga fasa kedua daripada 2012 hingga 2015 dan seterusnya pada fasa 3 2015 hingga menuju ke sebuah negara maju pada 2020. Dan jika kita lihat bahawa plan 3 pelaksanaan Pelan Transformasi Kerajaan ini, ianya mengukuhkan kepada bidang keberhasilan utama negara, iaitu fokus kepada 6 perkara dalam bidang keberhasilan utama negara itu. Yang pertamanya ialah melaksanakan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Kita sendiri telah pun melihat bahawa sebelum ini kita dapati bahawa kebanyakan ada di antara sekolah yang tidak mencapai kepada tahap pendidikan yang kita kendaki. Dan kini kita hendak semua kanak-kanak menguasai kemahiran membaca dan menulis. Membaca dan menulis serta mengira lah seawal berusia 4 tahun sebelum menjelang tahun 2012. Dan kita lihat Jabatan Pelajaran sendiri telah pun berusaha ke arah ini. Dan yang keduanya itu mengurangkan kadar jenayah. Dan kalau kita lihat mengurangkan 20% kadar jenayah jalanan. Dan apa yang kita lihat di peringkat negeri Perlis ini sendiri, pihak polis telah pun berusaha untuk menambah, iaitu mewujudkan daerah-daerah polis sendiri, iaitu ada 3 daerah: daerah Arau, Kanga dan juga daerah Padang Besar, di mana ianya diketuai oleh seorang ketua polis daerah bagi mencapai ataupun melaksanakan ataupun merealisasikan hasrat mengurangkan kadar jenayah berdasarkan kepada NKRA ini. Dan juga kita juga lihat dalam memerangi rasuah. Baru-baru ini kita lihat berbagai agensi dan juga orang-orang persorangan yang telah pun diambil tindakan dalam aktiviti rasuah ini. Dan kita lihat bahawa pihak SPRM sendiri telah pun bertindak dengan begitu baik sekali dalam melaksanakan atau menjayakan NKRA ini untuk menuju kepada sebuah negara maju ataupun untuk mencapai kepada tahap penguasaan 2020 nanti. Dan yang keempatnya itu meningkatkan taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah. Ini juga kita lihat melalui pada Januari 2010, Jabatan Kebajikan Masyarakat diarahkan untuk membayar ataupun membayar bantuan-bantuan kebajikan masyarakat ini, iaitu pada 1 Januari. Dan di sini juga kalau kita lihat dalam dasar kerajaan, iaitu dasar jaringan keselamatan sosial yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan, di mana tahun 2004 dilaksanakan di peringkat negeri, iaitu Negeri Sembilan, dan di akhirnya pada tahun 2005 diambil oleh Perdana Menteri, mengiktirafkan menjadi sebuah dasar negara, iaitu dasar jaringan keselamatan sosial peringkat negara. Kenapa ini dilaksanakan? Di antaranya ialah mencari atau menjaring orang-orang susah yang kita ambil kira sebagai rakyat yang perlu kita dahulukan. Kalau orang bertanya tentang gagasan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, maka inilah salah satu di antaranya rakyat yang kita perlu dahulukan, di mana orang-orang susah akan dijaring bukan hanya oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, tetapi dijaring juga oleh jabatan-jabatan lain.
Jabatan Kebajikan Masyarakat memainkan peranan untuk melaksanakan bantuan-bantuan, manakala jabatan-jabatan lain seperti Jabatan Pelajaran, Jabatan Penerangan, Jasa, Ahli Wakas, Kemas dan sebagainya, mereka akan menjaring. Maka tidak ada lagi orang susah yang terpinggir dalam mencapai hasrat dalam NKRA ini. Dan kita juga lihat memperkasakan prasarana luar, bandar dan pendalaman, iaitu fokus kepada kemudahan jalan raya, bekalan air bersih, elektrik dan sebagainya. Dan kalau kita pergi di mana-mana, terutama sekali kalau kita lihat di pembangunan prasarana di Perlis ni, di mana-mana kawasan di negeri Perlis ini, sehingga di kampung, di sawah-sawah, yang adanya rumah-rumah tinggal penghuninya, maka kerajaan akan melaksanakan membuat jalan sehinggalah kepada jalan besar ini. Kemudahan yang kita lihat telah pun dilaksanakan, dan saya kira pada 2012 ini hasrat kerajaan untuk melaksanakan atau meningkatkan prasarana ini, terutama sekali bagi jalan raya ini, telah pun tercapai. Saya kira ke peringkat yang 90% ke 95% lah, saya kira itu dah capai. Dan begitu juga dengan bekalan air bersih dan juga elektrik. Ini saya kira tidak ada lagi kampung-kampung di kawasan-kawasan, terutama sekali di negeri ini, yang tidak menerima bekalan elektrik dan juga air bersih. Dan akhirnya itu menambah baik pengangkutan awam. Kalau kita lihat di negeri Perlis ini, itu sebuah negeri yang saya kira di antara satu kawasan ke satu kawasan yang tidak begitu jauh, maka pengangkutan awam ini yang kita ada ialah begitu pengangkutan awam yang khidmat perkhidmatan bas dan juga taksi adalah amat. Dan dengan kata-kata ini juga, dengan apa yang dapat kita perjelaskan, dapat saya menyeru kepada yang melihat kepada Facebook ini, supaya dapat berfikir bahawa kerajaan telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan begitu baik sekali. Dan kita minta masyarakat juga agar dapat memberi sokongan agar kerajaan dapat melaksanakan menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020. Satu Malaysia, sepakat rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, perpaduan mendapat rahmat, toleransi kaum, amalan bersama, kejayaan kita bangunkan satu